الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Alhamdulillah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah, tetamu-tetamu Allah, pilihan-pilihan Allah. Alhamdulillah, malam ini istiqamah Allah beri kesempatan kepada kita dapat lagi bertemu dalam majlis yang mulia ini. Syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah masih beri saya peluang dan kesempatan untuk bersama-sama dengan ibu-ibu dan ayah-ayah dalam majlis yang mulia ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana beberapa kali saya tidak dapat hadir di ruangan majlis kuliah ini. Ada kekangan masa sedikit, tidaklah sesibuk mana, tapi cuma jadualnya bertembung. Kalau ibu hari ini datang belajar, saya juga sedang belajar. Kalau bertembung mengajar dan belajar, saya pilih belajarlah. Saya dah belajar lagi, doalah banyak-banyak. Bermulalah episod, kalau kita kata selepas degree, master, selepas master, PhD. Di saya sekarang ni sedang pelajari dalam bidang Doktor Falsafah PhD di negeri Indonesia, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Alhamdulillah, tempat berkat kan di sana ada Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad. Jadi kami dipilih oleh Allah sekali lagi, tamat pengajian master, lalu pihak universiti yang memaksa kami untuk daftar PhD. Bukan kami yang nak semangat sangat PhD. Pihak universiti kata kalau boleh semuanya, saya minta, direktornya kata minta segeralah daftar kerana kami sangat memerlukan pelajar seperti ustaz-ustaz kalian. Mereka sebut lagu tu. Jadi mereka bagi jalan mudah. Alhamdulillah, hari baru bulan 9 baru ni pertama tatap muka, kita kata pertemuan kelas pertama bulan 9 baru ni lah. Jadi setiap bulan lebih kurang 3 tahun saya akan pulang balik Indonesia, Malaysia. Jadi kadang-kadang kena tarikh jadual kuliah, saya tak boleh nak buat apa lah. Jadi tak apa-apa pun kita bersyukur kerana Allah Ta'ala masih lagi beri istiqamah peluang kita ni, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita sambung
dalam kitab Al-Kabair, masih lagi dalam bab yang keempat, yang ini dosa-dosa besar. Yang keempatnya meninggalkan solat. Meninggalkan solat pada halaman yang ke-31. Saya ni sebenarnya bukan apa ibu, nak mengajar tak pandai, tu yang belajar lagi tu. Kalau orang lain tak apa pandai dah, mengajar pelawak pandai, macam pandai dah. Saya ni pasal ilmu sikit, lagi mengaji rupanya lagi rasa makin jahil, bodoh, rasa banyak benda tak tahu. Itulah hakikat hidup kita ni, hamba Allah yang lemah. Bukan makin mengaji makin bongkak dan sebagainya, bahkan merasakan makin hinanya aku dengan ilmu yang banyak aku tak faham. Baik, alhamdulillah, hari ini kita sambung muka surat 31 pada firman Allah Ta'ala yang di bawah tu. Dia nak? Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala Syekh al-Imam al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman al-Zahabi rahimahullahu ta'ala fi kitabih, wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lalu kata musannif rahimahullahu ta'ala, firman Allah Ta'ala berfirman lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Baik, apa maknanya? Apa arti dari ayat yang dibacakan tadi? Lalu Allah kata, hai orang-orang yang beriman. Jadi selalu saya ulang, kalau kita jumpa perkataan yang mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, ulama ahli pesan tolong ambil peduli lebih dari ayat yang lain, kerana khusus untuk orang beriman. Ayat ni atau bahasa mudah kita ni, ayat Allah bagi khas. Penting hampa ni kena ambil tahu. Bila aku sebut hampa kena peduli. Orang kafir, orang Islam saja tak cukup, tapi orang beriman ni bila jumpa kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tolonglah serius sikit tentang ayat ni. Maknanya Allah ni dia nak habaq khas, berita khas untuk kita. Orang lain tak tahu cerita ni, kita dinasihat khas untuk Allah daripada Allah Ta'ala. Ini ibarat Allah nasihat khusus lah untuk kita orang beriman ni. Apa kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Allah kata jangan sampai barang-barang harta yang aku bagi dekat hampa semua, jangan sampai anak-anak yang aku bagi kat hampa semua boleh melalaikan ingat Allah Ta'ala. Di sini apa yang kita boleh faham mula-mulanya, Allah kaitkan harta tu aku bagi, anak aku bagi, jangan lupa kat aku. Kunci dia. Orang tak faham, orang rasa hari ni banyak yang konon-kononnya aku yang dapat harta, hasil aku yang kaya, pandai cerdik aku yang boleh kaya lagu ni, aku yang anak ramai, keturunan aku macam ni. Tu yang lupa Allah. Orang yang sedang kata semua benda Allah bagi, dia tak akan lupa pada Allah. Kita tahu dah, kita ni duduk di sini ni, orang terima kita main duduk tani ni. Ada orang tak diterima, minta tak dapat. Bila kita tahu dah kita diterima dari fulan bin fulan, dari sekian dan sekian, maka kita ada adab dengan orang yang memberi peluang pada kita. Itu adab. Dengan Allah sama. Allah kata janganlah sampai hampa ni aku bagi harta, hampa ni aku bagi anak, boleh tiba-tiba hampa lalai, hampa boleh lupa kat aku pula dah. Allah sebut di sini, barang siapa yang berbuat demikian, kalau sanggup juga, dah dapat lupa, dah boleh lupa juga, buat macam tu juga, makalah kata Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maksud rugi ini bukan di dunia, bahkan rugi apabila tak dicalonkan sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita ni bukan nak sebut dunia untung, berjaya, bahagia dunia ni sangat. Bolehlah nak sebut sementara, bolehlah, tapi kita punya impian hebat sampai akhirat sana, nak berjaya, nak bahagia, nak kaya di sana.
Waktu bila satu hari saya naik kapal terbang baru balik dari Indonesia baru ni, hari bukan baru, transit di Melaka naik flight ke Penang. Duduk tepi seorang anti Cina lah, umur lebih kurang 40 ke 50-an macam tu. Saya selalu kalau beli tiket, kalau boleh nak duduk dengan kawan, dah kawan tiba-tiba kami berlambat. Kami bukan lambat, sepatutnya kami terbang Pekanbaru Medan ke Penang, tapi terbang hari tu cancel, ubah esok. Jadi kami minta tolonglah, kami nak balik juga tempat kami hari ni juga. Dia pun tengok-tengok ada penerbangan lebih kurang 4-5 jam akan datang, pernah masuk Melaka, ada lah ke Penang. Kami kata tak kisah, lambat sejam dua tak apa, jadi sampai Penang hari yang sama. Takkan kami nak kena saya ambil hotel pula, tidur semalaman lagi, besok baru nak main pula, barang banyak, tak mau. Rezeki dah lambat menyata, saya duduk pergi Cina, sembanglah sikit kan. Kita ni bila duduk di mana Allah sebut kata apa, wa kadzalika ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah suruh saling kenal bila. Tapi saya syukur juga mujuk umur 50 kalau 20 Cina amoy letih saya, hilang saban tebai, hilang kepiah habis. Allah tak elok sesuai. Dia kata hang tak boleh tak jenis 20, hang letak 20 hang kenal habuan lain. Tapi tak apa, saya sembang dengan dia. Bila sembang mula, dia tu anak 2 orang. Saya anak 4 orang. Dia kata, you Islam memang anak, you Melayu memang suka anak ramai ke? Saya kata memang, kami ni memang teringin kalau boleh anak lagi ramai, lagi bagus. Dia kata kami dah, Cina punya style 1-2 cukup. Dia tak boleh ramai. Ramai ni kira terlanggar syarat lah ibaratnya, dah nak lepas juga biar api lah. Tapi memang mesti 1 atau 2 macam tu ya. Saya kata kat dia, kami ni anak yang kami ramai, bukan takat dunia je kami nak pakai anak ni. Kami nak guna anak ni bila kami dah tak ada. Dalam hadis sebut, saya baca hadis kat dia siap, bila mati anak Adam itu terputus semua, maknanya atas dunia ni you tak boleh apa dah bawa pergi sana. You ada 3 ni ya, saya cakap kat dia. Yang pertama sedekah jariah. Dia pun mula faham. Dia kata itu sedekah tu yang bagi-bagi tu kat tabung-tabung. Dia pun dah reti dah. Alhamdulillah saya kata. Yang kedua saya kata ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni apa you ajar orang baik, dia guna baik tu. Itu you dapat nanti you mati. Yang ketiga saya kata ada waladun salih yad'ulah, anak soleh. Anak soleh ni dari ayahnya. Ayahnya soleh, insya-Allah anak tu soleh. Ayah tu didik baik, anak tu jadi baik. Jadi kunci dia mak bapa, father and mother mesti baik, mesti good. Saya kata kat dia. Dia kata okey. Jadi apa kesan anak bila you tak ada? Okey, anak ni bila dah baik, mati you, dia mesti ingat kat you lagi. Dia takkan maki you, you takkan burukkan you. Dia mesti sebut, wahai Tuhan kami, nama Tuhan kami Allah. Saya kata, wahai Allah, jangan hukum dia, jangan seksa dia, tolong selamatkan dia, masukkan dia syurga. Dia kata, kalau macam tu, kalau I anak 2, I sikit doa lah. Yes, saya kata kat dia. Yes, you anak 2, you rugi, you sikit doa. Kami anak 10 doa. Maknanya kaya dalam sudut doa kamu. Dia bermula. Saya cerita lagi, bila kami mati, kami tak kira di dunia ni kan sangat. Kami nak mati yang baik, pasal kami nak tentukan selepas itu lagi baik. Kalau you, dia cerita, kai Kristian dia kata, kalau mereka ni mati juga, tuk nenek dia cerita, tuk nenek moyang cerita, orang-orang yang kalau kita kata kat mereka ni mampu lah, kita ni mati, meninggal dunia. Dia kata kalau I pun ada meninggal juga, dia kata macam kami, kalau kami ni orang yang baik-baik, nanti akan ada wakil, akan angkat orang mati ni, bawa pergi jumpa Tuhan Yesus lah, macam pergi tempat yang best lah, pergi melancong yang best. Ibarat dia pun macam tu lah. Kalau baik hidup ni, nanti akan pergi melancong tempat lagi best daripada hak melancong Langkawi, dapat pilihan yang terbaik. Tapi kalau dia tu tak baik atas dunia ni, maksudnya dia ni tak boleh pergi tempat yang best-best. Dia jadi tempat yang jemu, dia jadi macam tu pahaman dia. Kita tak, kita kata apa? Semua yang you buat sepanjang hidup you, semua dikira balik. Dia pun mula, you punya Islam macam tu. Akhir sekali, panjang juga, sejam juga dalam terbang. Silap si bertegak dia, tak boleh lena langsung. Kawan saya sebelah lena, sedap. Saya nak lena kat letih. Pergi buat macam Allah kata, hang sembang dengan dia. Tugas saya hanya bagi tahu tentang Islam. Tugas hidayah milik Allah Ta'ala. Itu adalah kerja kita. Sebab tu kita kata, bukan aku yang boleh bawa dia ke Islam, aku tugas cerita. Dia nak terima tu kira satu betuah tu, kira dia nak dengar tu.
cerita macam mana saat masuk kubur ada siksa kubur, anak tu datang doa, Allah tolong selamat. Oh, dia pun nampak macam best. Tapi lah kali saya kata kat dia, I doa you terbaik. Okay, thank you, I doa you baik juga. Cukup berdoa baik tu maksud dia minta Allah bagilah hidayah atau sebagainya. Serah ke Allah Ta'ala. Kurang-kurangnya dia faham. Siap dia tanya saya lagi, pasal apa you kalau pergi umrah, you pusing itu Kaabah tu 7 kali. Oh, dia pun detail pula, tahu pula. Mana dia pernah ikut kursus umrah barangkali. Kan? Dia mungkin terlepas waktu tukang bagi ucapan umrah tu, bagi tahap 7 tu, mungkin dia terkalik terlena ke. Dia tanya saya tu sebiji. Habis tu you pusing 7 kali, apa sebab? Lepas tu you pergi mana pula? Dia tahu pula, kata kita lepas tu pisa'i lah apalah. 7 kali lah. Saya kata Masya Allah, orang lagu ni cuma Allah tak campak sikit ya. Allah tik tu bila yang boleh masuk. Ajar Allah Ta'ala lah tu. Subhanallah. Nah, baik. Lalu katanya, maka menurut para ahli tafsir, para ahli tafsir, mereka berkata zikir kepada Allah atau mengingati Allah itu di dalam riwayat ini, dalam ayat ini, yang kata tadi ni hak kena ingat pada Allah ni, hak nak kena zikrullah, ingat pada Allah itu dalam ayat ini, kata ahli tafsir, iaitu mengerjakan solat 5 waktu. Jangan sebab harta kamu sampai tak semayang, jangan sebab anak kamu sampai kamu tak semayang. Itu hak sebenar kata para ahli tafsir. Maka pengarang kitab ni dia mengambil pandangan ahli tafsir, dia tak ambil pandangan sendiri. Saya pernah satu hari saya hadir dalam satu majlis, seorang ulama dia sebut, kalau kita ni dalam hidup suka guna perkataan aku rasa, pandangan aku, pandangan saya, kira dia aja, apa kata ulama ni, segeralah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dengar-dengar tu, kami yang duduk dalam majlis tu rasa, ya Allah, banyak dah aku duduk kata kalau saya lah, kalau saya banyak mana dah kita duduk sebut aku. Sebenarnya kita dalam ilmu ni, adab dia mesti kena ambil dari orang yang atas dari dah. Pandangan ulama tu, pandangan ulama ni, kita mungkin nak ambil dari hadis Nabi, kita tak faham langsung pada hadis yang sunnah, maka kita dengan Nabi. Hari ni pun kita bukan belajar langsung dengan Imam Syafi'i, kita belajar dengan ulama yang bermadhab Syafi'i. Itu sebenarnya kita duk kata aku Syafi'i, awak belajar sungguh kan? Tak pun, kitab madhab Syafi'i pun tak habis kita belajar. Ni saya belajar ni, ulama hurai pada kami. Yang kita duk tahan sangat ini betul-betul, betul ke? Hang buka semua ke? Kalau hang kata Syafi'i, kitab Imam Syafi'i semua ke kita baca? Tak juga. Kita baca lah kitab ni sikit, hadis sikit, lepas tu duk rasa Syafi'i sungguh. Benarnya kita tak lagi. Macam sahabat, mereka dengan Nabi memang 100% dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati Islam. Kita ada jumpa Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i tak jumpa. Waktu adab kita pun, kata seorang ulama, dia kata kalau kita kerap sangatlah, kerap, kadang-kadang tak apalah, mungkin tersasul, terlepas, tapi duk kira aku tahu, aku ni tahu dia pergi mana, aku ni rasalah, aku istighfar banyak-banyak, dia kata. Sebab kita waktu tu sedang mengangkat diri, sedang melupai kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun belajar. Hak paling tinggi Quran, sah-sah panduan kita utama Quran. Kedua barulah hadis Nabi. Jadi kita hari ni hadis Nabi tak pakai, Quran tak pakai, kata akal kita sendiri. Aku duk fikir balik, hak aku kata ni betul. Hang sandak pada siapa? Kalau dia sebut kata dari guru saya, dari kitab sekian, insya-Allah selamat. Kita hak mengaji, kita boleh kata lagu ni lah, kita orang mengaji ni, aku ada dengar sehari tu ada seorang ustaz tu cerita dalam kitab apa, aku lupa, orang sah dia kata macam ni, insya-Allah bukan kita. Kita lapik pada orang yang berilmu, lebih ilmu ilmiah pada kita. Tu ada. Lepas tu kalau tengok dalam kitab ni pun Syekh sebut menurut para ahli tafsir, dia kata tak ada dia. Nak jadi ahli tafsir hari ni ada tak akhir zaman ni? Syarat saya baru ni dalam kitab apa sahabat saya sebut dalam kelas tu,
Syarat nak jadi yang kata ahli tafsir tu ada tak silap 18 kot kriteria dia. Mesti faham Arab fuh dah. Nak jadi ahli tafsir tak ahli syarat tak jadi. Habis tu ustaz yang ramai kat kami ni dia buka kitab tafsir. Dia bukan ahli tafsir, dia baca tafsir balik je. Jumpa lagi tak di tempat kita hari ni ahli tafsir? Payah nak jumpa dah, saya ingat. Yang ada dulu pun kita ingat yang era-era yang terkini sikit, tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Tu pun dah meninggal dunia dah. Haklah ni kita banyak orang buat kitab kuasa dah. Kitab orang buat tafsir juzu amma, bukan mufassir lagi. Mufassir 30 juzu, mesti rangkum semua ilmu dalam tu. Tak jumpa. Jadi kami tanya pada profesor, pada doktor kami dalam kelas, habis tu ada tak orang kata apa, ciri-ciri ringan nak jadi mufassir? Memang takkan ada kita dinilai kita sebagai mufassir lagi dah akhir zaman ni. Payah nak dapat. Yang kita boleh ni, kita ni macam ni lah, pengkaji lah orang panggil. Pengkaji pada ayat itu, ayat ini. Tak boleh kata aku nak apa juzuk 30 ni aku dah tafsirkan sendiri, sekarang aku mufassir. Tak layak. Aku mengkaji lagi. Orang kaji dah. Aku mengkaji lagi ayat-ayat dari juzuk 30 itu, maka orang panggil dia ni pengkaji ayat-ayat Al-Quran. Tak jadi mufassir. Bukan senang nak jadi mufassir, nak jatuh hukum ayat-ayat Allah Subhanallah. Kan? Baik. Lalu disebutkan, barang siapa yang disibukkan oleh hartanya ataupun anak pinaknya, misalnya dia bagi contoh, barang siapa yang sibuk dengan harta dia yang banyak, anak dia yang ramai, dalam urusan perniagaan, menjual atau membeli dan mencari sara hidup, ataupun juga disibukkan oleh pengurusan tanah kebunnya dan anak-anaknya. Ini bagi contoh sahaja. Dia sibuk dalam urusan bisnes, dia nak pergi beli, nak pergi jual, duk cari harta, sara hidup sebagainya, sehingga katanya musannif melalaikan dari mengerjakan solat sampai keluar dari waktunya. Hari ni banyak dah? Banyak. Allah, masuk kerja kilang tu bos tak bagi semayang. Banyak saya jumpa. Kadang-kadang orang lelaki kan hari Jumaat pergi Jumaat kan, dah kerja kilang tayar tu, tokek dia bukan orang Islam. Dia kata you nak kerja sini, you kerja masuk 8, you keluar 6. You punya rehat pukul 1 sampai pukul 2 sahaja. You keluar awal sikit tak boleh. Siap pesan pula. Jumaat pun sama, you mesti kalau mau solat pun di sini saja. Akhirnya 10 tahun kerja di kedai tu, 10 tahun tak sembahyang Jumaat. Na'udzubillah min dzalik. Tu tak kira puasa tak puasa lagi, ada syarat pula. Duk kerja di sini jangan duk main buat puasa-puasa. Macam biasa, kalau kantin buka, you nak makan. Maksudnya menggalakkan kita akhirnya cari rezeki, tapi kita lupa ke Allah Ta'ala. Ni baru cerita buat kerja tak semayang. Ni apa hukum? Kita buat kerja sampai langgar hukum Allah. Saya ambil itu contoh. Kan kami buat kajian dalam pengajian kami ni lah, dalam kajian usul fiqh darurat. Bolehkah kita kata ada satu ketika tu lah keluar kenyataan orang perempuan ibu tunggal boleh melacur kerana nak sara anak-anaknya? Adakah darurat ketiga itu? Ada kata baru sebelum ni, perempuan yang nak cari rezeki, suami meninggal ataupun bercerai dan anak nak duduk dengan dia, tak ada kerja nak boleh buat, boleh pergi jadi GRO. Bolehkah? Kita belajar balik. Yang kita kena faham darurat tu. Tak ada jalan lain dah, baru boleh benda tu. Ni awak mesti kena pergi jalan tu ke? Ataupun boleh menegasi lemak ke? Boleh jual cucuk lagi ke? Boleh cuci pinggan ke kat kedai ke? Banyak lagi benda tu. Akhirnya kita menolak, tak darurat langsung. Maka berdosa kamu buat. Kamu nak hasil itu betul, tapi kamu menjual maruah Islam yang mulia itu pada yang tak sepatutnya. Allahu Rabbi. Kena tengok benda tu.
Okey, contoh, darurat dak makan babi. Babi tu tak boleh makan, tapi saat tak ada apa dah dalam hutan contohnya. Kita ni nak mati sangat-sangat dah. Pegang elok. Nak mati Ustaz, lembek dah Ustaz, nak jalan tak boleh dah. Beg-beg ni tinggal tang mana dah Ustaz, tak boleh pi dah. Pum lintah dia. Dia pula berlari-berlari jenis strip, laga pum pokok depan kita. Pensang tang tu. Rezeki kita mangkok pi. Lembek ni. Bibi tak tahu nak buat ke mana dah. Dia pun tengok macam nak hidup lagi. Ambil kayu pun katok. Mampu terus. Takkan nak meleh pula. Buat ikut syariat apa. Tak ada cara dah Ustaz. Pisau pun tak ada. Bagi mampu terus. Tak tahu nak buat macam mana. Gigit. Boleh koyak kulit dia pelan-pelan. Perah. Rasa gagah. Dah berhenti. Jangan duk pergi sampai duk melekah lagi. Koyak habis-habis. Kaki pun duk pak. Siap bakar api. Bakar lagi. Sedap. Waktu tu tak darurat lagi. Darurat tu ketika menghilangkan saat kamu dah tak ada upaya dah, baru boleh. Nak balik bungkus pula, buah packing pula, buat frozen pula, buat sekilo-sekilo hantar kat kawan. Aku itu lebihan itu masuk hutan. Awak daging kijang ke, rusa ke, dak hantarailah daging ni manis sikit pada rusa. Dia tak mau bagi tahu kawan-kawan tu buat masak kicap, buah bawang, buah sedap makan. Maka dah habis kawan mesej, macam mana sedap tak? Weh, ambil mana ni? Bila cari lagi. Hamak lot daging buah ni. Aku nak bang sebuah salah. Dah, aku tak mesti mahal daging ni. Memang mahal dah tak? Hang boleh beli. Takkan ada orang jual kot. Hang kata lautan. Kawan tu sebut-sebut babi. Allah, dosa besar waktu tu. Dan benda yang tak boleh, tetap tak boleh. Satu contoh lagi. Ngaji ni seronok ada orang banyak. Kita lagi mengaji, kita buka fikiran kita. Satu orang anak dara ataupun isteri orang, tak kira lah, yang penting orang perempuan. Tiba-tiba satu sungai tu dia buat macam mana tak lah, naik-naik bisikal, kayu-kayu tu masuk dalam sungai, lemah. Contohlah si Rauh lalu. Bagi contoh. Kalau ikut hukum, bolehkah dia nak sentuh perempuan tu? Haram. Kalau duduk di luar biasa dia haram, memang tak boleh. Tapi kalau dia nampak, dia seorang yang nampak, orang lain tak nampak, dia nampak kawan tu duduk tolong anak dara kan. Dia kata kalau kopi di viral mampu ni orang tahu kopi dia pegang, dia pula peluk dia pula. Kalau dia tinggal waktu tu, mati umpan tu, dosa dia. Macam mana cara? Aku ni orang kena pak lebay. Aku duk turun pegang kot dah lagi, dia pun ambil gambar, dia pun cerita habis semua, mampu terbaik muka. Waktu tu dia turun juga, terjun waktu tu. Dia yang penting niat dia, aku nak selamatkan umpan tu ya. Aku ambil tangan dia, tak kira lah. Tiba-tiba dia nak pegang tangannya, perempuan tu peluk dia. Apa hukum dia? Tak apa. Yang penting niat dia masih ada, aku nak tolong dia lagi. Aku angkat, tarik dia. Tak, dia di tepi. Waktu tu dah bagi perempuan tu baring, cukup. Tak payah pergi tambah pelukan waktu tu. Dosa waktu tambah waktu tu. Atau kita ambilkan istilah dia apa maklum? Istilah dia wajibul waqti, wajib waktu tu je. Kalau tak tolong, mati dia, dosa. Jawab di akhirat kelak. Hang membiarkan seorang manusia, jiwa ni mati, hang biar apa mata hang. Kawan ni kata, weh hang apalah buat aku ni. Waktu tu orang kata apa pun, kita tak dosa. Yang dosa dia, tiba-tiba tengok orang tak main lagi, peluk dia sedah lagi. Hak tu berdosa. Waktu tu berdosa. Tu nak faham. Jangan pula kita duduk lemah tu, tengok-tengok lelaki main, Allah pergi aku pula pegang mana ni. Aku dah suami dah, tolak, lawan tolak, hang lemah tu. Tu kira lain. Lepas tu pandai dia jawab. Dia mesti jelas. Mesti jelas maksudnya, niat itu bukan untuk diri, untuk selamatkan jiwa. Sama macam babi, untuk selamatkan diri, untuk hidup je. Patut cukup lah. Tak payah sampai buat spare pula, bawa dah habis tang tu, cukup tang tu. Pergi teruskan perjalanan nak keluar hutan. Tiba-tiba tak ada lagi makanan, jumpa hak lain pula, kira hak lain pula. Jangan buat spare, relax. Tiba-tiba sampai ke batas keluar jalan, orang tanya, langguni tu dia? Nak bang, daging. Daging apa? Daging babi. Subhanallah. Itu contoh sahaja. Baik. Lalu kita tengokkan lagi kata musannif, sehingga melalaikan dari mengerjakan solat sampai keluar dari waktunya. Maksudnya zuhur 1.30 sampai 4.30 contoh. Kita ambil contoh. Bila 1.30 sampai 4.30 pun tak boleh buat dalam tu sampai terkeluar waktunya. Itulah yang dikatakan melalaikan mengikuti Allah. Allah bagi masa kat kita, bukannya masuk semayang tu 10 minit tu habis dah.
Kalau waktu semayang kamu zuhur sampai asar ada 3 jam, Allah bagi, takkan tak selip 4 minit 4 rakaat kot. Takkan asar tak boleh kau semayang 4 rakaat, takkan maghrib tak boleh, takkan subuh tak boleh, takkan tak boleh. Tapi buat macam mana? Kerja sibuk sampai terlupa Allah Ta'ala. Tak teringat masuk pagi, seronok asyik dengan kerja, bos duk puji, kawan duk kata hang ni aku tengok rajin, lohok tak perasan, tengok-tengok pukul 6 petang dah nak balik dah. Maknanya apa? Dia melebihi benda yang Allah bagi, sehingga dia lupakan Tuhan yang memberi itu sendiri. Allahu Akbar. Nah, lalu katanya lagi, maka mereka itu akan tergolong dalam kategori orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Apa maksud rugi serugi? Rugi yang amat-amat rugi. Kalau lagu saya dengar, satu lagu tu disebut rindu, rindu serindu rindunya. Tu rindu sungguh lah tu. Hak rugi tak nak dengar lagi lagu dia. Aku pandai artis mana tengok-tengok, ada rugi serugi pula buat tajuk lagu rugi. Kan boleh nak tahu lah ni, yang insul mata kaji pun jadi lagu kan, semua benda lah ni kutip belakang. Saya pun tak tahu lah lagu lah ni. Hak jenis rap, cara rap, kau kenapa aku tak tahu, kau tahu, aku tak tahu juga apa kita, aku tak tahu apa benda ni. Nek kereta pening melelong, tajuk kau, subhanallah kan. Tu atas kita lah. Kita kalau orang yang rajin nak bawa kereta, kalau nak bagi rasa tenang hati, bukalah radio-radio bagi jiwa tenang. Tapi ada orang kata, Ustaz, saya kalau dengar radio hak jenis baca Quran mengaji Ustaz, ngantuk, bahaya. Tak apalah, bukalah. Tapi jangan sampai lara dalam jalanan kamu. Lara, maksud lara ni apa? Lara dari mengingati Allah. Hang seronok punya drive tu pi BKS tinggal mayang benda. Tu dia. Hang seronok travel mata tempat masjid surau, hang tak nampak. Yang hang nampak shopping komplek, hang duk nampak kedai tu, kedai ni saja. Rumah Allah hang tak nampak. Ni lara ni. Sedangkan hang duduk di atas bumi dia. Lepas tu saya selalu mengajak, kalau boleh kita pilah ke mana-mana tempat pun, cubalah jejak juga ke masjid di tempat itu juga. Rumah Allah ada di mana-mana. Jangan sampai kita kenal rumah Allah di kampung kita sahaja. Saat kamu pergi merata tempat, kamu tidak mencari rumah Allah. Allah tanya kamu tak nampakkah tempat aku di mana-mana? Tak nampak ya Allah. Allah kata, celaka sungguh kamu cari dunia aku, kamu tak tahu rumah aku di mana. Allahu Rabbi. Kita ni tuan-tuan, kalau kenal lama kawan kita tak tahu rumah kita, hang tak tahu kau rumah aku kat mana? Kita rasa hang ni kawan puang aku, tak tahu rumah aku. Tapi Allah Ta'ala tuan-tuan, kita mesti tahu di mana rumahnya. Tapi 3 yang tempat yang mesti kita singgah, musafir yang paling hebat, singgahlah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 tempat ni mesti ada niat dalam hati. Aku ni macam mana pun aku nak pergi meronda dunia ni, 3 tempat ni ada dalam senarai utama bagi aku. Pergi rumah Allah Ta'ala yang paling mulia, Masjidil Haram 100,000 gandaannya, Masjid Nabawi 1000 gandaannya, Masjidil Aqsa 500 gandaannya. Tapi sayang, kita tak nampak itu. Yang kita nampak, aku jual benda ni, untung banyak ni, aku berbisnes dengan dia, masuk persen aku lebih, aku buat dengan dia ini share partner lebih, sibuk dengan semua benda ni, tapi dalam hati tidak ada sedikit pun Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Waktu kita ni ngaji, Allah bagi syukur banyak-banyak. Alung ada orang tak reti bela ni nak main mengaji, tak tahu cara. Kita dapat cara, Allah bagi. Allah bagi ni. Ada orang sampai lah ni bayar-bayar ibu-ibu ayah-ayah lah. Lah ni duduk tak mana, duduk kedai kopi lagi, Allah tak buka lagi. Kita Allah buka, syukur pada Allah. Arti katanya, bila Allah dah bagi, kita makin bersyukur pada Allah. Bukan makin mensyukurkan kita hebat di pandangan mata orang, tak. Allah yang bagi kat kita, Allah yang bagi sampai kat kita. Baru ni saya ingat lagi, profesor kami ni rapat, baru kenal sekali je maklum. Profesor ajak kami dalam bidang, dia ni lawyer, dalam masa yang sama jadi pensyarah juga, lecturer. Kira cerita dia hebat lah. Polis-polis di kawasan sana tu kena jumpa dia dulu lah, nak buat apa, kira dahsyat lah. Punya seronok ta'aruf kenal kami. Dia ajak kata, Ustaz, bila-bila ni bolehlah ke tempat saya, ada surau tempat saya, buat kuliah 12 orang, kami 12 orang.
minta kami buat forum 12 orang tu je kenal kali. Tak apalah, ada dia rapat kami. Ada satu hari tu lepas kelas dia petang tu, kelas kami ni maklum mula dari pukul lebih kurang pukul 8.30 9 pagi kita sini lah, tamatnya dekat 6.45 kat pukul 7 malam maghrib. Kelas kami seminggu tu memang macam tu lah. Kadang makan pun dalam kelas ya. Order minta nasi ayam penyet, makan dalam tu. Penyet lah kami ramai-ramai. Tapi nak balik mandi ke, nak balik tukar baju tak ada. Hak tu lah. Sehari-sehari. Kali tu Pak doktor tu aja, jomlah pergi tempat dia. Kami ada 2 biji kereta sewa, 12 orang, 6 cukup 2 biji. Doktor tu pula kata naikkan saya seorang 2. Naik, pi lah. Saya melawak dengan dia, doktor katkan kami pergi tempat doktor tak ada kot jamu durian ke apa-apa. Dia nampak tepi jalan ada durian, dia berhenti sungguh. Dia pun kata, entahlah ni, minta doktor beli, entah bayar lah. Oh marah, kita melawak kan, orang nak main jawab di tempat. Melawak, jomlah aku kena durian, dia beli. Pergi tempat dia maklum, saya fikir balik. Kalau kira kidah ni kira hebat lah. Daripada 3 orang maklum, 2 maklum. Kami 12 orang, nak cakap ke mana? Hak cakap 12, hak dengar 5. Saya fikir kata, ya Allah, aku tak boleh cakap. Akhirnya kami buat keputusan, wakil saja. 4 orang cakap, seorang moderator. Saya moderator, 4 orang cakap. Cukuplah 5 yang hadir, 5 yang cakap. Nak sebut kata apa ni? Orang bukan tak ada. Kalau ibu kira ibu, di Indonesia ni 237 juta rakyat dia seluruhnya. Yang Islamnya banyak mana? 222 juta. Islam paling banyak dalam dunia ni. Kalau kata membangkit Islam di Indonesia, Amerika apa? Tapi macam kita kata, Islam hari ini pegang, semua mengaku Islam. Islam liberal, Islam yang HAM, Islam yang sekular, Islam banyak. Lepas tu kita kata, Allah bagi kat kita ni alhamdulillah banyak dah ya Allah. Selalu ucap terima kasih ke Allah. Orang ni bukan rumah dekat, bukan rumah jauh pun dengan surau tu, keliling rumah ni. Tapi buat macam mana? Hati tu pilihan Allah. Allah nak pilih, Allah nak kejut hati siapa, pun pergi. Padahal kami main ni, kita ingat macam ni lah ilmu. Kalau malam ni main 2 orang, 12 orang ustaz dari Indonesia nak main tempat kita, agak-agak poster keluar mesti meriah. Kok jalan 12 orang, Pak Kiai nak mari. Kita mesti duk rindu dengar ada bunyi. Mengapa kita enggak mau? Kita pertamanya Kiai seorang tu main. Seorang dia kata, kita harus mengerti bagaimana seorang main jenis Habib Rizik. Kalau kita hari ini disuruh untuk berjuang, maka kita berjuang seorang. Kita dengar Pak Kiai main, kita mesti panggil ramai. Kami Pak Ustaz. Tak je nak. Doktor kata minta maaf lah. Inilah kampung saya. Dia kata. Di semalam kelas ni kami duk ingat ribu. Mangat kami ni tak balik mandi, pi tengah baju pagi tu. Bagilah, alhamdulillah kami ni fikir macam ni ibu. Pesan guru kami, kalau kamu hadir dalam majlis ilmu, kamu perlu memberi, mengajar. Walaupun hadir 1 orang, maka mengajarlah. Kami pegang prinsip tu, kami buat juga. Tak lekeh forum kami, Ustaz Ahmad Dusuki, panel hebat, Ustaz Fadil Nur Kuantan, Ustaz Salahuddin Nasir, Ustaz apa lagi, seorang lagi Allah SWT, Ustaz Syekh Tormizi. Semua ni di Malaysia ni kalau mai jenis orang ramai cakap, bercakap semangat. Saya pun pelik, aku moderator rasa tak semangat, tapi panel semua semangat. Bang tengok muka maklum 3 orang tu, faham tak tahu lah. Kita cakap utara, mana apa nak faham ya. Subhanallah. Nah itulah perjalanan dalam hidup ni. Seronok pergi 4 orang. Kalau nak sampai tu lama, sampai 3 orang. Tak apalah kan. Dari doktor tu membaik kami. Tu duk ajak lagi tu, datang lagi insya-Allah. Kami kata insya-Allah. Nah subhanallah. Baik. Lalu disebutkan kerana Nabi SAW juga pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah.
Nabi sebut dalam hadis, pertama-tama sekali yang akan dihisab, diperhitungkan pada diri seseorang di hari kiamat dari amalnya, iaitu tentang salatnya. Allahu Rabbi. Pertama, maknanya paling awal sekali akan dikira. Bila ni? Hari kiamat. Bila sebut hari kiamat, saya teringat Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, sepupu Nabi, merangkap menantu Nabi, merangkap sahabat Nabi SAW. Dia menyebutkan dalam satu atharnya, dia cerita tentang gambaran dunia dan akhirat. Dia kata cerita tentang dunia itu, al-amalu la hisab. Akhirat pula, al-hisabu la amal. Apa yang kita boleh faham? Dunia ni tempat untuk beramal sahaja, bukan untuk menghitung, mengira, menilai, menghisab. Tak ada. Dunia ni bukan tempat kita nak kira-kira. Kita duduk mengaji, sekali kita sedekah satu yang kita buh, Allah tumbuhkan 7 tu, setiap 7 tu 100 700. Kita buh hari ni 10 ringgit, 7,000. Oh, kita kira. Kita kata hadis solat berjamaah, nah, banding dengan solat seorang diri, 1 banding dengan 27. Kita kira. Tu baru duduk Malaysia, tiba-tiba dapat pergi umrah mayang Masjidil Haram sekali 100,000. Kira buat pukul liter, buat pukul 5. Aku semayang 5 hari 500,000, kan 100,000 sehari sekali. Sehari 500,000 kalinya 2.5 juta. Oh, kaya. Pergi pula Madinah, aku tambah 1,000. Tak kira lah, aku nak tambah juga 1,000 kali pergi pula. Kalau 25 kali 25,000, tambah 2 juta point 5 berapa, tambah 20 75, tak tahulah, kira juta lah. Banyaknya dia kira. Balik Mekah, orang tanya, lama tak nak buat di masjid? Aku rasa lemah sikit lah nak bayang sini. Teringat Mekah. Sebab apa jadi macam tu, ibu? Sebab kita kira awal sebelum Allah kira kat kita. Dia jadi rasa cukup. Dia jadi rasa pada aku pergi sana dah pada hebat dah. Hampa tak pergi lagi apa kan? Tahu, hampa pergi pun tahu. Dia jadi lagu tu. Akhirnya jadi payah. Dia ni bulan Ramadan ni buat ibadat tak ingat dunia ni. Dia kira aku Ramadan ni banyak sangat Allah bagi. Keluar Ramadan tinggal semua. Pasal apa? Kira-kira ni pada Ramadan dah. Tengok, bila kamu kira awal, kamu menyesal di akhirnya. Sebab tu Sayyidina Ali kata, dunia ni tempat buat dia. Allah suruh buat, hak Allah larang tinggal. Hak Nabi suruh buat, hak Nabi larang tinggal. Buat sahaja, jangan kira lagi. Pasal apa? Kamu akan jumpa dengan akhirat. Itulah tempat al-hisab la amal. Hisab waktu ni nak kira, jom kira sama-sama. Tapi waktu tu tidak ada amalan lagi yang kita boleh buat. Rajin macam mana pun memang tak boleh dah. Sebab itulah Sayyidina Ali kata, dunia ni nak puluh saja. Tapi tolong jaga, jangan berkira dengan hidup kira-kira. Aku dah bagi dah mari, pula bagi tu kira tu. Weh, hang buat nuri pula hari ni boleh. Pasal apa nak suruh orang? Kalau hang tahu hari tu lihat nuri, apa salah hang sendiri buat? Cuma nak beramal, buat amal. Ni duk paksa orang, hang pula. Dah, aku tak ada duit bulan ni, anak aku tak bikin. Dah tak kira, hang hutang aku dulu. Apa ni suruh orang ni? Patutnya hang nak buat, hang buat. Jangan duk suruh orang. Pasal hang sedap dunia ni tempat amalan untuk hang. Sebab itulah dalam hadis, dalam kitab ni pun sebut, kata dalam hadis Nabi kata apa? Hari kiamat nanti pertama sekali akan dikira. Memang kita sebut tadi akhirat tempat untuk dikira. Yang pertama nak kena kira dalam banyak-banyak kita buat atas dunia ni. Hak kata dunia tempat amal ni termasuklah semayang, puasa, zakat, umrah, haji, sedekah, semua benda lah. Yang pertama sekali Allah akan cari dulu, buat keluar semua selongkang habis. Solat tak di depan sekali. Aku nak kira hak ni dulu. Kata Nabi, jika solatnya benar, yakni solatnya sempurna. Sempurna macam mana ni maklum solat? Allah, hari ni kita solat ligan nak keluar pergi makan malam. Kita solat hari ni pasal iklan drama TV3. Semua kalau nak ada benda sabit lepas pada tu.
Semayang kita di Masjid Kidah ni, Masya Allah, doa, zikir, almu, semua kita sapu. Balik-balik doa pun tak ada kita. Kadang-kadang sibuk. Nak sempurna macam mana kita ni? Hari ni kita jadi ibarat macam ni lah, pelakon di depan ustaz, pelakon di depan dalam sekolah. Luar pada tu kita dah jadi watak sebenar. Saya tadi sempat baca satu status kawan saya cerita tentang hari ni. Orang perempuan lah banyak pakai tudung bawal, shawl lah, apalah, saya tak erti nama kan. Betul, saya perhati benda ni betul. Pakai ni kan jenis macam kembang 1000 keluar tu telinga nampak ke dalam, pakai pun tutup gini-gini. Disebut oleh kawan saya ni orang yang di tempat kerja jaga elok, luar tempat kerja jadi tak elok balik. Saya tambah tang tu, sama budak sekolah, duduk sekolah agama, Allah depan ustaz ustazah labuh tudung, keluar-keluar pi lah jumpa di mana batu peringgi macam tak sekolah agama. Tak maaf sebut pakaian seluar ketat. Jadi kira-kira balik lakon lah noh. Kita ni jadi macam respect ketika ada guruku baru aku jadi baik. Tak ada guru aku tak nampak Tuhan, aku nampak guru je. Silap dalam setiap persembahan ibadat kita. Bukan sembah untuk makhluk, sembah untuk Allah. Hanya hari ni na'udzubillah min dzalik, mengharapkan kita doa harap orang mengaji sekolah agama, menengah agama ni lah yang nak bawa agama di luar. Ubah-ubahnya dah. Lepas tu guru Sidik Nun abang kat kami lah, dia kata akhir zaman ni betul-betul tempat paling selamat, dia kata di pondok. Di pondok ni mengaji kitab ni, mengaji kitab, bagi faham agama, bagi faham, keluar pakai burda, kuelok keluar. Hai kita jumpa lah, tak tahulah kuah pondok lain, tak tahulah. Kalau pondok Royat mungkin tak elok kot. Kalau pondok mengaji kitab semua ni mungkin jadi kemat. Kadang-kadang kita jumpa pergi mana pondok mana ni, pondok Sanawiyah Batu 9 pos sekian, kita dengar Masya Allah keluar sehitam kan. Kira okey lah orang kata, beluat tengok mereka ni. Biar apa orang beluat. Memang akhir zaman ni Nabi habaq dah, kalian akan jumpa zaman yang mana seperti zaman dahulu, Islam kembali dagang. Orang tengok kita bawa syariat nampak pelik. Saya bagi contoh lah, saat lagi lepas isyak saat lagi adalah kawan-kawan kita, Pak Long kita ni ada buat kenduri akikah siang tadi lagi, tapi simpan untuk kita. Tapi rumah dia jauh sikit, nak kena pergi keluar apa sana sikit, rumah taman, dijemput ibu-ibu semua pergi lepas kuliah. Contoh, tak payah balik tukar pakaian, pakai telekong bunyi pergi kenduri tu orang taman tengok ni geng mana ni geng marhaban ke geng mana selawat mana mai ni, pakai dengan tudung-tudung lerek-lerek. Iyalah, kawan tu duduk taman, orang bandar sikit je pada kampung sini ni. Pakai mana mau pakai leke-leke tudung yang hak saya sebut tadi lah, jenis selang. Ni tengok mai maklum-maklum tu pakai kelumbung putih, dia kata orang pemayat hidup gerak mai. Dia dah jadi hina lagu tu. Hak laki-laki pun hak ada serban pun kalau boleh nak cabut serban pergi kenduri, takut orang bagi share. Malu nak pakai hak hakikat Islam tu. Dia jadi macam tu. Pandangan orang terhadap agama ni memang jadi macam tu. Ni kalau kita duduk saja-saja ni kan, contohlah ni ada tasbih ni kan, kita duduk berjalan, dia buat pegang, orang tengok kita atas bawah dia ni nak mati apa lah. Memang betul pun nak kena ingat Allah, bukan tunggu dalam surau. Setiap waktu kena ingat Allah. Cara kita nak ingat, kadang-kadang kita duduk saja tak kerti, tapi bila pegang-pegang Allah duduk ada, pegang. Kalau kita boleh pegang apa lagi, kalau kita boleh pegang batu duk genggam Allah, genggam batu tu. Biar orang kata hang syiah apa pegang batu, pegang je syiah tak batu tengah sujud atas tu. Tak, kalau kita boleh ingat Allah dengan cara macam mana, pi pegang pokok ingat Allah, pi pegang pokok balik lagi pegang tu pokok, Allahu akbar, masya-Allah, subhanallah, Allah. Kita tengok kawan kita tengok, dia tu buat apa sembang pokok lah. Bukan, aku tengok pokok ni pakai pasal dulu ni kecil, lah ni besar, aku rasa masya-Allah hebatnya Allah, Allahu akbar, Allah. Ingat ke Allah pokok-pokok. Kalau orang lelaki minat apa? Main motor. Kalau minat main motor, ingat ke Allah, lagi laju, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, naik laju-laju lagi. Tapi bahayalah kan. Contoh, cari jalan yang boleh membuatkan kita ingat pada Allah Ta'ala. Biarlah orang tak suka cara kita, watak kita, biarlah.
Sebab kita ni bukan jadi hamba orang itu, orang ini, kita jadi hamba Allah. Mesti kita kena ingat di sebalik orang ramai tu ada Tuhan yang menunggu kita, Tuhan yang nak kira kita, Tuhan tu nak tunjuk kita syurga neraka. Hak depan ni semua ni mereka sama ayah dengan kita, nanti akan disoal serupa tu juga, akan disiksa kalau tak baik, akan diberi syurga kalau mereka tu baik di hadapan Allah Ta'ala. Allahu Rabbi. Lalu katanya musannif rahimahullah ta'ala, dan disebutkan jika solatnya itu sempurna, maka yang bersangkutan itu akan menang dan berhasil. Kalau semayang dia tu baik, sempurna semayangnya, apa kaitan dengan hidup orang yang jaga semayang dengan baik ni? Semua jadi senang, Allah lagi mudah. Ujian juga, tapi taklah berat sangat. Ada satu jemaah saya tu di tempat saya ni, Tok Siap, dia ni boleh katakan kerap aksiden. Naik motor lagi lintas isi minyak, tapi luka takat jahit 2-3 jarum. Itu esok lusa main masjid balik. Dengar kali sekala orang besar jangan naik kereta, naik motor, naik kereta sat, tapi duk jam naik motor balik, aksiden lagi. Maknanya buat aksiden ni kerap, tapi Allah duk jaga. Ujian ada, tapi tak sampai teruk main mati, sampai habis tak boleh main masjid. Allah uji, tapi ujian ni sikit-sikit Allah uji juga anak-anak kita ni. Bukannya anak-anak kita ni warok belaka, bukan megang tasbih dah 5 tahun, melompat juga, tapi tak ada lah sampai melompat. Orang kata apa, sampai tu imam semayang pergi naik atas kepala tu imam tu. Anak kita pandai juga tengok orang semayang, kita abang ada sakit habis baru main ke depan, dia main di lagu belakang, buah juga kat belakangnya. Anak kita ni buah juga duduk kat taman, tapi tak naik sampai pokok, naik panjat pokok tu. Orang kata turun, tak mau, tegak sungguh. Dah main juga bawah pokok ya. Takkan duk main busi-businya, kawan tu naik, kita marah kata jangan duk naik jatuh lagi, luka macam-macam, tegak. Bukan kata anak kita tak buah juga, tapi tak seteruk itu. Anak kita pergi rumah orang juga, bukan tak pergi rumah orang, tapi tak ambil hak barang orang. Allah jaga benda tu kan. Kadang-kadang saya tengok ada satu orang guru ni didik anak sangat baik, lemah lembut anak-anaknya. Sampai pergi sekolah, ayah beli pensel, ayah beli pemadam, beli pembaris. Pergi sekolah dia sedekah ke kawan dia punya baik. Pak dia beli hari-hari. Tanya mana dia ni, pensel hilang pula. Dah cek bagi ke orang, ayah dah ajak sedekah lah, selagi mampu ayah kan boleh beli lagi. Bagus. Pak dia beli stok terus, tak boleh bagi banyak-banyak. Kalau awak pergi 5 ada sedekah. Saya kata Masya Allah, sekecil-kecil itu dah diterapkan faham sedekah. Cuma kalau kita kata lah ni janganlah duk bagi lagi mak oi, hang nak tulis lagi. Dia bagi sampai-sampai terus bagi. Cikgu tanya tulis, saya tak ada pensel. Cikgu kata ayah dia teruk. Bukan teruk, anak tu sedekah awal. Kawan dia pula untung pula. Yang seorang ni cerdik juga. Ayah dah cerita kalau baik Allah akan beri rezeki limpah ruah. Balik kawan tu dah dapat sedekah, kawan tu balik ayah cek dapat pensel lagi. Siapa dah bagi, jumpa pak elok dua-dua ustaz. Hak kawan dia terima, redha lah apa yang Allah bagi kita, terima lah. Memang dia terima, kawan suruh ambil. Yang kawan ni pula pak dia raja beli, kawan tu pula pak dia raja dia jual balik. Banyak sangat dia bagi kan. Subhanallah. Tu sampai tu yang baik tu alhamdulillah lah. Cuma kita kata mungkin budak tu dia tak faham tu lagi, dia satu pun ikut pak dia pergi kuliah, pak dia ajak sedekah, dia sedekah sungguh. Mungkin dia masuk 8 tahun, dia kerti ikut pak kata ni hang punya ni ayah tulis nama dengan lukis lah, ayah tulis ukir nama Ahmad. Ingat maknya tau, bukan Ali tu. Dia pun cek nak bagi ke Ali, punya. Lama-lama dia faham. Pak dia abang ni mak punya. Sampai pemadam pun pak dia kena ambil pay lukis juga. Buat macam nak jenis pemurah. Dalam sudut baik tu sangat baik kalau ada kat kita. Tapi budak tu dia nak buat macam mana? Dia bagi mujaklah pensel. Kalau dia bagi pen RM10, RM20, mampu pak dia tahu aku sebulan dok ajaran ni kat hang ya. Tapi pak pun faham. Anaknya ni Allah dah bagi macam tu pun satu nikmat yang bagi saya cukup besar lah. Bukan senang nak boleh, Allah dah bagi saya siap faham dah erti memberi. Kita hari ni erti mencuri pandai budak-budak kita lah ni, ambil orang. Contoh main malam ni, anak masing-masing bawa 5 orang anak. Anak seorang ni pegang handphone, hak lain 4 tak pegang. Mula-mula tenggek dulu, tengok. Lepas tu lama-lama yang kawan tu macam boring, ya
Dah kali curi lari keluar. Dia kata nak balas terus. Jenis tak memberi, banyak dia ambil. Subhanallah. Nah, baik. Lalu katanya jika solatnya itu kurang, iaitu tidak benar, maka yang bersangkutan itu juga akan rugi dan menyesal. Setiap perbuatan dia akan rasa tak cukup, tak lengkap, tak sempurna. Pasal apa aku buat benda ni tak jadi, pasal apa aku punya ni tak berjaya, pasal apa banyak benda yang ditanya dia ini tak jadi pada diri dia, menyesal. Pasal semayang dia dengan Allah Ta'ala, kan? Hubungan kita hak elok betul ni dengan Allah Ta'ala, solat dulu. Hebat pi macam mana? Lepas tu saya pesan selalu anak-anak muda naik motor ke, nak kayu ke, tak ada masalah, tapi tolong berhenti semayang juga sampai masa semayang. Ada kawan saya seorang tu, dia cerita lah, dia ni ada grup dia, grup motor dia lah. Dia setengah orang ni lah ni, dia jadi tram macam ni. Kalau geng Honda Bulat keluar Khadif biji dengan passion lah ni, dia cari motor RZ semua, kan? Kalau motor Waizuku semua. Masuk motor orang lain sebiji black tu tak tengok. Kira bukan geng. Lah ni passion tu jadi trend. Kalau geng Saga lama lah ni parking kot mana-mana dataran, kan? Tepi dataran KL ke, dataran Lostak ke, pilah dekat Padang Kota ke. Saya kira kalau parking Kaisar Nissan Sani ya, geng dia ada passion geng. Satu hari kawan saya cerita, dia geng motor besar. Dia sajalah nak berkecimpung dengan grup-grup orang kata apa, bukan geng masjid lah, geng ramai lah. Kalau kata semua tu pakai, bukan semua geng Pak Haji. Ingat semua geng-geng kancil turbo tu, geng semua geng masjid lah. Hak pakai luar pendek, hak rambut boom perang, keluarnya macam kita nak kawan. Dia cerita first trip dia pergi, sampailah kalau kata start dari Penang kita ni sampai kat Gunung Semanggui apa tu, berhenti isi minyak semua berhenti. Dia pun tengok, waktu semayang Zuhur ni takkan tak semayang ikut kot, tak apa kalau isi kalau dia pun pergi parking buat macam nak pergi tandas. Ingat senang nak abang semayang dalam ramai grupnya tu, buat padahal nak lari semayang. Kalau abang semayang orang tengok dia ni geng-geng start dah jadi gitu, dia tak mau kawan, dia kena buat relax. Aku nak buat padahal masuk tandas mengendak orang tak nampak, lari masuk surau. Mayang dia keluar, tak ada siapa pun turun mayang dia. Mau blok mesti minyak blok. Apa yang dia buat? Dia kata aku tak ikut dah geng ni, aku cari exit, aku cari start aku batal balik rumah. Kalau macam ni lah travel sehari 2 malam 3 malam pekat tak mayang Melaka. Allahu Akbar. Macam mana kita takut? Bukan apa, saya takut satu je, kalau kita seorang buat baik, ramai buat jahat. Saya takut baikkan kita ni tak boleh bantu kejahatan yang ada. Jahat tu boleh jatuh bala ke, tiba-tiba grup ni pun jadi kemalangan besar ke, kan? Kerana ramai yang masih tak jaga Allah. Takat dia seorang, mana mampu kita seorang baik ni, kita duk kedah, orang ni lagi kuat buat redah, kan? Kita tumpang sekali. Dia tengoklah macam mana di Aceh yang buat kisah yang tak baik, berapa orang yang kena ramai. Di Palu banyak hak kita kata kena bukit berapi lah, gunung apa sebagailah. Bukan semua yang buat keliling tu, yang buat segelintir saja, tapi Allah bagi sapu belaka. Yang Aceh dulu kena sampai kita, Penang kena sampai Kedah, awak kita tumpang sekali kan? Tak pun, tapi nak kena Allah lagi kena. Satu orang buat pun boleh jadi satu kampung kena. Ni malahan seorang je buat baik, yang lain semua jahat, kita bimbang lagi cepat kena. Sebab tu dalam hubungan dengan Allah ni kena ingat. Jangan kata kita cukup, tak cukup lagi. Kerja dakwah ni masih luas, sampaikanlah Islam sebanyak-banyaknya. Baik. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Baik, kita tengok tu lagi. Dan Allah Ta'ala telah menceritakan tentang kedudukan penghuni neraka Jahannam dalam firman-Nya. Allah sebut dalam Al-Quran, cerita tentang ada orang yang duduk dalam neraka Jahannam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin.
syafa'atus syafi'in. Sadaqallahul azim. Al-Mudaththir 42 hingga 48. Allah katakan, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Maka mereka menjawab, kami dahulunya tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami pula tidak memberi makan kepada orang miskin, dan kami membicarakan yang buruk-buruk bersama mereka yang suka membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, yakni hari kiamat, hingga datanglah kepada kami berupa kematian. Maka tidaklah berguna lagi bagi mereka syafaat, yakni pertolongan dari orang-orang yang memberi syafaat. Allah Rabbi, mereka masuk neraka ni, lalu Allah tanya mereka. Sebahagian kata penduduk neraka yang lain tanya mereka ni, pasal apa masuk dalam neraka? Mereka pun kata, kami dulu tak sembahyang. Allah, dalil yang jelas Allah sebut dalam Quran, orang tak sembahyang memang ada dalam neraka. Jadi cara dia lawan pada tak mau duduk dalam neraka, keluarlah dari kelompok itu, jagalah solat anda. Jalan dia. Kalau kita mengaji cara kan, mencari jalan penyelesaian masalah. Kalau duduk dalam neraka, masalah. Apa punca masalah dia boleh masuk dalam neraka? Puncanya tak sembahyang. Macam mana cara kita nak atasi masalah supaya dia tak duduk dalam neraka lagi? Maka cara dia cari punca masalah dia. Kalau kita buat tesis yang tu syarah nak, hang buat tajuk ni pasal apa? Contoh, kita buat tajuk ringkas, penghuni neraka ada di antara yang tidak solat. Pensyarah tanya kita, penguji tanya kita, pasal apa hang buat tajuk ni? Apa masalahnya? Kita pun tulis yang pertama, rumusan masalah neraka, tempat yang tidak tenang ataupun tempat masalah sebagainya. Yang kedua, kerana punca solat boleh jerumus ke neraka. Kita kaji jalan mencari penyelesaian masalah. Jangan tinggal solat lagi, solatlah. Tulis dalam tu pula kita bahas solat itu diperintahkan, cerita asal usul dia 50 waktu. Allah kurang tinggal 5. Kita dapat dah. Lepas tu solat pula ada nama solat subuh, ada solat itu, solat ni. Ini 2, ini 4, ini 4. Kita cerita. Tak nak sampai bahas kita tu, cerita dulu sembahyang ni. Ayat-ayat dalam Quran, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada kerana solat boleh cegah dari tak baik. Okey, cerita sikit. Jadi kita nak buat benda yang tak baik ni, jaga solat, Allah akan boleh lindung kita. Bahas. Cerita pula ada orang yang solat celaka, fawailul lil musallin. Bahas lagi. Belah kali baru jumpa jalan dia hujung sekali, dia akan cerita, jikalau kita tidak memilih neraka, pastinya syurga yang kita idamkan. Jalan nak masuk syurga bukan jalan untuk kita yang tinggal solat. Jadi nak masuk syurga, nak jauh dari neraka, mesti jaga solat. Jaga solat pula mesti jaga dengan sempurna. Tidak boleh bermain-main dengan solat. Wah, banyak penguji kita ni tes kita kata, tahniah, anda lulus, alhamdulillah. Itu kita dengar. Saya kalau nak dengar ucapan lulus ni keluarnya mata, tu baru penguji kita bagi ucapan lulus. Ujian hak kecil tu. Kalau ujian kitab di kiri kanan kita Roqiah Atid ni, macam mana kita nak dapat kelulusan ni? Agak-agak lah. Kalau Roqiah Atid ni tiba-tiba awak main nak buku dia, catatan amal baik dia, nah hak tak baik dia, waktu tu kita nak dengar nama kita ni syurga. Oh, saya ingat waktu tu pecah peluh. Waktu Nabi kata ada orang yang peluh lemah, silat-silat kita pun ada tumpang sikit pun. Pasal ni debar ni, berdebar ke ganuh kata. Duk berdebar jantung hamba ni, duk berdebar. Pasal apa ni? Pasal duk tunggu ni, duk kira ni. Tengok semayang tak terima. Allahu Akbar. Contohlah macam saya cerita tadi ni, macam kita buat jurnal, buat tesis, buat sikit. Mensyarah pangkah tentu bulat-bulat.
hak ni jangan buang. Allah kita punya tulis punya banyak. Dia suruh pangkah, dia suruh buang apa? Dari muka surat 8 sampai 20. Yang ni saya tak mau, buang lah. Kita kata tu dia puluh muka surat, kita buat punya penat, dia suruh buang. Itu baru hak kita duk buat kecil-kecil. Macam mana kita duk buat Allah mayah, hak kita mayah 40 tahun, tiba-tiba Allah kata 30 tahun aku tak terima, 10 yang aku terima. Allah, waktu tu boleh buat perbaikan balik lah? Tak ada perbaikan lah. Nak balik-balik kata Allah. Kalau kita ni buat hak tulisan kita tak kena, syarah kata ni nanti muka surat ni saya tak mau lagi ada nak buh hak lain pula, kita tak apa balik. Kita boleh, kita buka komputer kita kata kita buang dulu, tak tepi sat, jangan buang terus. Saya kita tak muncul pula buang-buang lepak aku buat apa dah ni. Tak sat tak tepi tu. Kita pun cari bahan lain. Syarah kata okey, hak ni aku terima, alhamdulillah. Boleh buat lagi, salah patah balik. Ataupun nama salah ke apa ke, nama pensyarah tu penguji kita salah, dia kata ni nama saya bukan macam ni, nama saya macam ni, tegahlah. Kita balik pergi kedai tu, tolong edit buh lagi payah ingat busy buat apa. Dia kata yang ni lega. Hak masalah duduk depan Allah ni, hak bawa apa semua ni, tak cerita hak jahat, hak tak baik lagi ni. Hak baik pun duk nampak macam tolak, tendang. Alah macam kita buat macam ni lah, kita buat sendiri. Saya suka lah cerita macam ni. Hak saya lalu depan dia ni, dia buat kerja banyak kertas, buat foto stick pun nak tengok. Allah, aku tulis salah tang tu, kita ronyok kan, tong sampah tepi, satu. Kita tak betul, ronyok lagi, lagi. Kerja ronyok penuh tong sampah. Kawan cuci tu tengok awak banyak sangat kertas, buang, bukan buang. Aku buat tak kena. Kita buat sendiri tak kena, mujur boleh cek dulu. Kalau kita tahu kita nak mati bila, abang Allah saat nak cek, nak balik-balik, buka balik buah pendrive, cek amalan 10 tahun yang lalu, mesti kena pendrive asing penuh. Buka tajuk solat aku tekan tweet ni, aku tinggal kat 100 semayang. Ya Allah, kita pun semayang, cek cover baru right tang tu ni. Kalau boleh buat lagu tu ni dak mati mai zoom terkejut mati. Hari ni mati banyak. Allah, baru ni mati cucu tu kenali kan, bawa Luqman. Saya target, saya cukup. Allah hebatlah Allah bagi kat dia. Saya pernah forum dengan dia sekali maklum. Dia cerita pengalaman dia. Zaman-zaman hak suka-suki dengan cerita lah. Macam mana punca antara salah satunya dia boleh hijrah keluar daripada dunia hiburan terus. Salah satunya dia cerita anak dia seorang meninggal usia muda lah. Dia faham macam tu lah. Duduk dalam satu rumah, kita duduk satu dewan ni, tiba-tiba dalam tawar kita ni ada mati seorang. Atau bahasa mudah kita faham, bila mati maknanya malaikat maut datang jemput dia. Tapi malaikat maut mai tak jemput kita, mai duduk kawasan kita ni. Contohlah ada budak kecil duduk tu, seorang mai angkat budak belah, tak angkat kita. Atau macam tu lah kita sebut. Anak dia ni bilik sebelah dengan dia aja. Esok ni anak mati, dia duduk rasa macam mana ni, pintu masuk rumah. Kalau kata cerita ambil rumah masuk pintu, lintas bilik dia dulu. Malaikat tengok dia, lena lagi, tak apa, tak kena lagi, pergi kat anak ambil nyawa. Dia waktu tu dia rasa apa, malaikat perasan aku dah. Lepas pada tu Allah bagi hati dia buka sebuka-bukanya. Tak ada saya jumpa di antara artis yang hijrah yang boleh tinggal langsung dunia hiburan dia. Lah ni saya jumpa banyak yang keluar hari ni duk dengan apa, keluar 40 hari ke tak kira lah, duk main jari la ilaha illallah ke apa kan, sat lagi menyanyi layan juga, ya lompat lagi. Tapi buat Luqman cerita apa, dia cerita pasal apa, dia berubah antara sebab je anak dia mati tu pertama, malaikat dah lalu kat dia cuma tak ambil dia lagi, dan dia tinggal terus dunia ni. Dan dia berpegang, orang tanya dia, habis tu tinggal dunia-dunia ni tak rasa rugi ke? Dia kata kalau nak kira rugi, memang rugi kalau bagi dunia. Orang bayar ribu, puluh ribu dan sebagainya. Tapi dia kata kalau saya duk sibuk benda tu, anak saya tak dapat didik. Dia kata kalau saya tak dapat jaga hak seorang meninggal dah, ada lagi ni, saya nak kena didik mereka ni, nak pastikan mereka jadi anak yang soleh, yang boleh mendoakan saya supaya saya tidak masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Memang kita pun nampak dia pernah duduk di meja-meja kuliah lagu ni. Maknanya bahawa Allah pindahkan dia boleh tinggal dunia ni terus. Bukan senang. Saya tengok dia sakit, masuk rawatan dalam hospital, duit tak cukup, merawat di rumah sendiri.
tak ada duit. Tapi itulah orang soleh Allah bagi. Saya nak macam tu lah. Kita semua nak macam tu. Bila kita mati, orang akan sebut kebaikan kita. Yang pentingnya kita mesti sebut kebaikan orang lain daripada kita sebut keburukan orang. Kalau asyik sebut orang tu tak baik, orang tu tak baik, orang tak baik, ingatlah mati kita pula orang duk jajah tak baik kita. Silat-silat gambar Facebook lama kita bawa orang kubur balik ni muka. Sedih. Saya takut nanti keluar muka. Kan bila orang mati kita keluar poster kelabu kan. Kalau yang tak mati lagi, poster ada warna, muka sem lagi kan. Tapi bila saya mati ni, latar belakang kelabu. Tengok-tengok bawah zaman naik motor selang pendek, tujuh terangkang, mampui malu tu. Contoh kan. Kalau boleh nak orang buat gambar, buat gambar senyum elok lah. Tak payah nak buat gambar muka tu jelit lidah, itu mati, orang tak apa mati dia ni teruk, mesti orang teruk. Kita nak pun orang buat gambar baik, orang cerita baik-baik, orang sebarkan yang baik. Yang paling penting hari ni tengok orang kopi bubuh gambar nama Inna Lillah Al-Fatihah, nak doa kat kita belakang. Ni meninggal pula Syekh apa tadi, Yusuf Qaradawi, ulama besar dunia, meninggal pula. Allahu Akbar. Hilang lagi mutiara ilmu kita atas dunia. Kalau kita betul ya meninggal, confirm mana saya duk tengok-tengok atas kereta tu pembohong lah, betul ya nak. Saya pun kandang tengah pun duk tengok-tengok ni. Ya, tapi betul lah duk tengok-tengok tadi macam tu lah. Nak sebut atau tak kisahlah, yang pentingnya kita sangat rasa rugi lah. Kita tak dapat belajar dengan dia lagi. Mungkin ilmu dia tak sampai kat kita melalui suara-suara guru kita lagi, meninggal dah. Tapi kita ni masih lalai, kita masih leka. Allah sebut kat kita ni punca neraka. Jadi kita ni kena ingatlah, dan jangan sebabkan pekerjaan kita yang melanggar perintah Allah, mencari dunia Allah tapi langgar perintah Allah, akhirnya neraka tempatnya. Jadi kita carilah jalan sebaik-baik jalan, yakni jalan yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab pun sebut, dalam ayat disebut, tidaklah berguna bagi mereka syafaat. Maknanya mereka ni tak layak dapat syafaat. Orang yang tak sembahyang, orang yang disebutkan di sini tak bagi makan pada orang miskin. Ada orang miskin tapi tak bantu, kan? Atau membicarakan buruk-buruk orang, duk suka buka aib-aib orang ni. Semua ni tak layak dapat syafaat Nabi. Ni kita duk cerita maulid Nabi tadi ni, duk main musim maulid ni, tuan-tuan muka duk jemput ustaz tu maulid setiap minggu maulid. Betul ke kita sebut maulid? Betul ke cerita Nabi? Kalau betul cerita Nabi, tolong ikut apa yang Nabi bagi tahu kat kita. Tolong ambil hadis Nabi, tolong ikut sungguh perjuangan Nabi. Macam mana Nabi nak Islam itu, macam itulah kita nak Islam sama balik ditegakkan di atas muka bumi Allah. Macam mana Nabi beritahu kat sahabat, hari ini Islam telah menang, kita hari ini belum menang sepenuhnya lagi, cabaran masih banyak. Saat kita ada buat majlis agama, majlis ilmu, konsert ni timbul. Saat kita ada buat program maulid, datang artis tu pula. Macam-macam cabaran kita. Sampai terpaksa lah kita tengok skill ustaz-ustaz terpaksa turun ke program mat motor. Wajana kalau kita tak bagi ustaz-ustaz turun, dia panggil artis perempuan berjoget. Mat motor berjoget sekali. Kita pula lah ni main peranan, kena duduk dengan semua. Kalau orang geng-geng motor, dia pun nak meronda pi Thailand, kita pi sekali, korang-korang pi baca doa, balik baca doa. Baca doa tu penting, berkat perjalanan. Kita tak tahu, kan? Kita nak kena ingat macam itulah perjalanan kita. Sekarang mungkin sekadar itu saja dahulu. Saya mohon maaf banyak-banyak terkasar bahasa, tinggi suara dan sebagainya. Mohon maaf banyak-banyak jika saya tak dapat hadir selalu. Beginilah, doakanlah saya, kesibukan saya ini diridhai oleh Allah Ta'ala. Perjalanan saya ke sana ke sini ini Allah pelihara selalu. Saya lah ni makhluk tiap-tiap bulan duk tangin ya. Bila-bila je Allah nak bagi. Sekali-sekali puasa je terentak lompat. Dia muncak pula, ilah. Tak tahu dah ada apa. Payung, bawa payung sendiri. Alah buat payung tu bantu kita kan. Kita pun tak ada kan. Duk minta selalu. Kawan kami naik dari Batam, dari Subang pergi Batam, flight hak kecil, Hakibah duk luar farm gitu. Dia kata macam naik bung duk mucap belakang, la ilaha illallah, la. Memang betul, fikir-fikir balik. Mana nak tahu kan, hari ni terdengar sekali lagi pun hilang sampai kita terbang.
Tiba dengar Ustaz Mari pun hilang bersama. Tak tahu lah. Harap hilang terus masuk syurga tak apa. Tak kau hilang lemah dalam doa. Menang dah tak reti kan. Doa harap betul lah. Allah doa banyak-banyak. Di Malaysia pun kita doa Allah pelihara. Di mana pun lah kita pun sentiasa dalam peliharaan Allah. Dugaan maklum ibu-ibu nak. Waktu kami dah belajar ni, Allah uji cara kami. Belajar kami tak bawa keluarga pergi sendiri-sendiri. Duduk di hotel. Hotel kan ketahuan, dia kan kira tokek Cina. Saya selalu doa, janganlah ada hotel yang ketuk pintu pukul 11 malam, 12 malam. Mampu lagi seorang-seorang dalam bilik. Masa kami duduk di sana ni, kami ambil lah, orang kata hotel bajet RM80, RM100 semalam. Bukan orang kata belagak saat-saat ni, bukan belagak. Kira elok. Kalau kami 12 orang, 12 ada pungkong, semua sakit perut, semuanya jenis ciri, semua nak kencing. Kalau dua homestay, ambil satu tu, layak ada dua. Agak-agak cerai seorang tang tu, seorang tang ni. Jadi kami ambil lah bilik-bilik seorang satu ni, ala katil sikit, layak. Tak ada lah kami ambil hotel ada kolam dalam bilik. Tu action kan. Duduk habuan tidur malam, balik maghrib makan siap pagi isyak dia nak. Esok pagi bangun awal pergi kelas, balik maghrib. Itulah minggu. Tapi duk kata, dia pun kata, Ustaz jaga, ada setengah tempat memang ada jenis masaj. Masaj jangan duk main lah. Tahu lah kami lengah pun, tapi jangan duk main suara muka. Silap-silap lemah iman, lingkup mampu. Saya duduk doa kat Allah sungguh, ya Allah tolonglah jangan duk bagi ku lintah. Mau tak lintah dulu, nak lalu anak pergi hotel ni, bilik masaj. Awak masaj pakai burdah ke? Maklum dia pakai tuala lah. Allah, kita akan lebih balik di kelas. Allah Akbar, aku akan lebih tebal tinggi, Masya Allah. Lepas tu dia pun gelap, hihihi. Dia pun kata pada muka pak lebih tu tengok kita macam ni. Aku kata janganlah ya Allah. Dia berdoa ke Allah, betul lah. Lepas tu dalam hidup ni kena jemaah.